Masyarakat terutamanya umat Islam dinasihat tidak terlalu taksub kepada mana-mana individu. Sebaliknya perlu sentiasa berpegang kepada neraca ilmu dan fakta. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata semua pihak diminta merujuk kepada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri JAIN berkaitan apa-apa urusan pentaulihan melibatkan pendakwah agar setiap perkara yang disampaikan selari dengan ajaran Islam. Pihaknya turut mengikuti perkembangan laporan oleh sebuah akhbar tempatan berkaitan eksploitasi nasab suci Nabi. JAKIM akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Agama Islam Negeri dan PDRM untuk menyiasat pendedahan terbabit. Datuk Dr. Muhammad Naim turut menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengeksploitasi agama untuk kepentingan diri maupun kumpulan tertentu. Hampir 15 juta ringgit berjaya dikumpul menerusi tabung muasadah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk disalur kepada penduduk Palestin. So, pasca peperangan ini dengan sumbangan yang ada, termasuk yang diberikan oleh YAPIM, kita nak lihat keperluan. Kita tak nak nanti overlap. Mana yang sumbangan yang kita berikan tu kan dah terlalu banyak diberikan oleh agensi-agensi ataupun negara-negara yang lain. So sebab tu saya rasa pasca peperangan ni kita perlu lihat apa sebenarnya yang diperlukan oleh saudara-saudara kita dan rakyat di Palestin. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis penyerahan cek curah sumbangan kutipan tabung muasadah bagi misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin di Putrajaya. Kerajaan merancang bangunkan sebuah sistem yang dapat memastikan hak milik kandungan dan bahan berita dihasilkan oleh pemilik asal terjamin. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, sistem dibangunkan itu membolehkan pemilik asal membuat aduan jika terdapat pihak yang mengambil kandungan atau berita tanpa menyebut sumber asal. Di sini saya lihat kita perlu sedikit mungkin ada satu sistem asas yang mana pemilik asal kepada berita itu boleh buat aduan dan kemudian pihak MCMC sebagai contoh boleh ambil tindakan. Saya lihat isu copyright ini dia bukan hanya terkesan kepada e-dagang, e-commerce, tapi sebenarnya banyak berita juga yang kadang-kadang diambil tanpa kebenaran daripada pihak asal. Dan inilah antara lain kadang-kala mengakibatkan maklumat itu disalah tafsir ataupun diubah suai seolah-olah itulah yang dilaporkan oleh media asal. Kementerian Pendidikan Tinggi bakal melaksanakan kajian bagi mewujudkan politeknik khusus untuk program kecerdasan buatan AI pertama di negara ini. Perkara itu dimaklumkan Menteri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menerusi kenyataan. Perbincangan berkaitan telah dibuat bersama Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Muhammad Zahari Ismail ketika melawat Universiti Tsukuba di Irabaki, Jepun baru-baru ini. Universiti Tsubaka merupakan sebuah universiti pendidikan yang terkemuka di Jepun dan mempunyai pusat kajian AI. Selain itu, Malaysia juga telah dipilih oleh Universiti Tsukuba untuk membuka cawangannya di Universiti Malaya yang dijangka beroperasi pada September ini. Pemotongan gaji pekerja oleh majikan perlu dibuat mengikut tata cara yang betul sebagaimana termaktub dalam Akta Kerja. Menteri Sumber Manusia Steven Sim menjelaskan ia tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya dan masalah disiplin juga bukan alasan untuk memotong gaji pekerja. Saya telah tegaskan bahawa majikan tidak boleh memotong gaji seorang pekerja mengikut Seksyen 24 Akta Kerja. Kecuali potongan yang dibenarkan, contohnya untuk KWSP, caruman KWSP, caruman pekeso untuk cukai pendapatan. Ini adalah yang dibenarkan dalam akta, is very clear apa yang dibenarkan. Jadi selain daripada itu, majikan tidak boleh potong gaji. Tak kiralah kedai apa, tak kira syarikat besar ataupun kecil, you cannot deduct salary unless is provided by Employment Act. Pekerja diminta membuat laporan rasmi jika terdapat maklumat tentang pelanggaran Akta Kerja 1955.
Selepas bulanan perjalanan tanpa had, Nadi 30 dan Nadi 10 dilancarkan Perbadanan Putrajaya bagi perkhidmatan bas Nadi Putra. Inisiatif tersebut sebahagian usaha kerajaan ke arah bandar hijau neutral karbon. Ini adalah satu di antara inisiatif yang kita dipanggil untuk mengurangkan karbon lah ya daripada kenderaan awam, khususnya kenderaan persendirian. Jadi kita nak menggalakkan warga Putrajaya ini menggunakan perkhidmatan awam, khususnya bas yang kita berikan tadi. Menurutnya, kad Nadi 10 melibatkan kategori warga emas, orang kurang upaya OKU dan pelajar sekolah rendah dan menengah. Manakala Nadi 30 dikhususkan kepada semua pengguna perkhidmatan bas Nadi Putra. Permohonan kad yang hanya khusus untuk warga negara itu boleh dibuat secara dalam talian. Dana Wakaf Pendidikan diperkenal bagi mempelbagai sumber dana pembiayaan pendidikan tinggi. Ia hasil kerjasama Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dan Yayasan Wakaf Malaysia YWM untuk kembangkan dana wakaf yang akan disalur semula kepada pelajar sebagai beasiswa. Pengerusinya Datuk Nurliza Abdul Rahim kata PTPTN komited untuk pastikan tiada pelajar yang tercicir ke institusi pendidikan tinggi IPT disebabkan masalah kewangan. Saya berharap apabila wakaf pendidikan ini kita lancarkan, inisiatif ini akan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada syarikat-syarikat korporat, institusi-institusi keuangan, agensi kerajaan dan swasta serta para pelanggan untuk melaksanakan amal kebajikan melalui wakaf pendidikan. Saya yakin wakaf pendidikan ini akan dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sekaligus menjana kepada pembangunan modal insan negara. Paling penting, usaha ini juga dapat mengurangkan kebergantungan PTPTN kepada kerajaan sebagai sumber dana pembiayaan dalam jangka masa yang panjang. Beliau berucap pada program Wacana Ilmiah Wakaf Pendidikan 2024 di Petaling Jaya. Pada majlis sama, Memorandum Perjanjian MOA dimeterai antara kedua-dua agensi yang masing-masing diwakili Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid dan Ketua Pegawai Eksekutif YWM Dr. Rizwan Bakar. Kerjasama itu diyakini mampu memacu transformasi dan memertabat pendidikan tinggi selain memperkasa institusi wakaf sebagai instrumen pembangunan pendidikan dan sosioekonomi ummah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah mengambil keterangan seorang bekas Menteri Kewangan bagi membantu siasatan dakwaan rasuah projek fleet kenderaan kerajaan Malaysia bernilai RM4.5 bilion. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki maklumkan ia bagi menjelaskan penganugerahan kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan kepada Sepangko Sendirian Berhad. Ya, kita tidak menolak, kita akan panggil sesiapa saja yang terlibat di dalam kuasa meluluskan projek berkenaan akan Bekas Menteri Kewangan yang dipanggil itu telah berkhidmat dengan pentadbiran kerajaan pada tahun 2020 hingga 2021. Terbaru, SPRM telah memanggil lebih 20 saksi bagi membantu siasatan melibatkan kes terbabit pada 6 Februari lepas. Dalam pada itu, Tan Sri Azam memberitahu menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan diperlukan kembali ke negara ini bagi menghadapi pertuduhan kes pecah amanah jenayah oleh SPRM. Kes tu sebenarnya dah selesai siasat dan kita dah bersedia untuk tuduh. Cuma beliau masih lagi belum dapat dikesan dan dia belum lagi kembali pada negara. Beliau kata demikian dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Convocation Pegawai Integriti Bertauliah ke-10 di Dewan Tun Hussein On hari ini. Majlis dirasmikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan bekas kelindan lori daripada pertuduhan membakar 34 motosikal di parkir projek perumahan rakyat PPR Kampung Muhibah Bukit Jalil 2 tahun lepas.
Keputusan Hakim Norina Zainul Abidin itu selepas mendapati pihak penawan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Saiful Adi Muhammad Nur, 36 tahun pada akhir kes pendakwaan. Prosiding dihadiri Timbalan Pendakwa Raya Ngoh Jaslyn dan Peguam M. Susai Raj yang mewakili Muhammad Saiful Adi. Perbicaraan kes bermula 5 Oktober tahun lepas dengan 5 saksi pendakwaan dipanggil memberikan keterangan. Pada 30 September 2022, tertuduh mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan perbuatan khianat dengan menggunakan cecair mudah terbakar iaitu petrol sehingga menyebabkan motosikal terbabit hangus terbakar. Kontrak penama atau penyewa kontrak projek perumahan rakyat PPR akan ditamatkan jika terbukti menyewakan rumah kepada warga asing. Ketua Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi DBKL, Ismadi Sakirin berkata, perkara itu dipandang serius dan tiada kompromi terhadap mana-mana individu yang mengambil keuntungan dengan cara tersebut. Kita boleh membuat penamatan ataupun buat pengusiran, ataupun kalau dia punya edukasi itu kata macam sebut tadi, dia balik kampung contoh, dia bagi adik dia tinggal. Kalau betul, kita akan bagi ruang lagi untuk dia membetulkan balik kesalahan dia tadi. Katalah contoh kita bagi dalam tempoh 3 bulan. Kalau dia masih gagal, so kita akan tamatkanlah. Kita tengok dia punya edukasi. Tapi macam sebut tadi, kalau memang pada warga asing, kita memang terus buat penamatan lah. Tapi kalau warga tempatan, sama ada mungkin kalau ikut syarat memang adik-beradik pun tak boleh. Persatuan Pemain Golf Senior Malaysia SGSM bekerjasama dengan rakan strategik Metric Concept Group yang juga penaja rasminya tahun ini. Kerjasama itu sekaligus memberi nafas baharu kepada persatuan yang mendapat dana tajaan berjumlah RM250,000. Presiden SGSM Datuk Syamsuddin Ismail berkata inisiatif itu menandakan komitmen kedua-dua pihak untuk mempromosikan sukan golf di kalangan peminat senior di Malaysia. Ini merupakan kali pertama sumbangan sebesar RM250,000 yang diberikan oleh sebuah syarikat. Selama ini kita hanya mendapat bantuan daripada kerajaan. Sekarang ini SGSM mempunyai seramai lebih kurang 3,000 ahli terdiri daripada bekas pegawai kanan atasan kerajaan, bekas pegawai kanan askar, polis daripada pihak swasta. Beliau berkata tajaan yang diterima dapat memberikan sokongan kepada persatuan dalam menganjurkan program, kejohanan dan acara sepanjang tahun ini. Menteri Belia dan Sukan Hena Yeoh berharap pemain badminton persorangan lelaki negara Ng Zee Yong sempat sembuh sebelum kelayakan Sukan Olimpik 2024 di Paris berakhir April ini. Sebelum ini, Zee Yong dihimpit kecederaan tulang belakang semasa diturunkan beraksi pada kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024 baru-baru ini. Beliau yang diturunkan pada perlawanan suku akhir kejohanan itu menentang pemain Singapura Jason Teh Jumaat lepas hanya bertahan kira-kira 3 minit sebelum menarik diri. Pemain berusia 23 tahun itu ketika ini berada di tempat ke-15 dalam ranking Race to Paris dengan mengumpul 58,735 mata. Pada kelayakan Olimpik Paris 2024, sejumlah 35 tempat kuota di mana 1 tempat bagi negara tuan rumah dan 2 tempat global diperuntukkan untuk acara perseorangan.